Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita hidup hari ini, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan bersyukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita bertemu pada petang ini. Saya pun terima kasih banyaklah kepada Cik Ihsan kita, ya. Lama dah saya pun dah tak ingat dah kali terakhir saya main sini bila, tapi yang saya ingat lepas ceramah tu ada makan. Mama ceramah tu ada makan. Ustaz Abdullah confirm masa tu dia buka kedai dekat sebelah ni, ya. Ceramah haji kalau tak silap masa tu. Ada, saya ingat lagi saya dapat uncang, ya, dan saya pakai uncang tu pun tuan-tuan untuk masukkan slipper satu, untuk masukkan batu satu. Saya ingat lagi, ada tulis mesin niaga dekat uncang tu. Rasanya itulah kali terakhir saya mai sini bagi kuliah. Kebetulan baru ni pula Cik Ihsan mesej saya, dia kata ada lapang ke. Saya kata insya-Allah boleh kalau kena tarikh dia. Bukan sibuk sangat, tapi memang kebetulan tahun ini saya, ya, nak enjoy sikit ke Mekah, ya. Bulan 3 baru ni 2 kali saya pergi, April sekali, dan baru balik minggu lepas sekali, ya. Dan insya-Allah 29 Juni pergi lagi, 16 Julai saya akan pergi lagi insya-Allah, ya. Dan ada rezeki insya-Allah haji pun saya akan pergi juga tahun ini. Bertugas buat siaran langsung insya-Allah dengan Astro Oasis, ya, untuk rancangan khabar haji, ya, TV Astro, ya. Maklumlah kita sekarang main TV je tuan-tuan, ya. TV Hijrah, TV 9, kan? TV Astro, mana-mana TV lah yang nak panggil kita lah, sebab bukan semua TV juga nak panggil, kan? InsyaAllah minggu depan, hari Khamis ni saya akan bersiaran langsung dengan Datuk Nobaya dan juga Datin Wan Akasha, betul kan? Sebab isteri dia dapat Datuk, suami dia dapat Datin lah, terbalik, kan? Jadi insya-Allah dalam rancangan manisnya kurma ini, kan? Itu Sepah yang cakap, kan? Itu dia. Tapi kalau ikut tajuk dia semanis kurma, kan? Pukul 9.30 malam live, kan? Jadi siapa ada kelapangan boleh tonton. Topik dia tak tahu, yang diberitahu pada saya nak ceritakan tentang harta sepencarian. Baru ni cerita tentang kali kedua, kan? Kahwin kali kedua, kan? Jadi minggu depan, untuk minggu ni insya-Allah cerita pasal harta sepencarian. Jadi apapun, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang ni. Allah beri kesempatan kita bertemu sama. Mudah-mudahan kita dapat, kan, ambil masa 1 jam ni untuk kita diskusi sedikitlah cerita tentang, kan, ilmu yang ada kaitan dengan Isra' dan Mi'raj, ya. Jadi Isra' dan Mi'raj ni memang inilah kalau cerita pasal bulannya, ya. Kalau nak cerita pasal Isra' Mi'raj bila berlaku pada tanggal 27 Rejab, ya, 27 Rejab minggu depan insya-Allah, ya. Jadi apa pun orang Malaysia ni, alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita, kan, walaupun sibuk macam mana, busy macam mana, kita, kan, bertembung dengan macam-macam budaya, culture dan sebagainya. Oh, budaya, culture, hebat aku ni, kan. Kejap Melayu, kejap English, kan. Jadi namun alhamdulillah bila datang sempena-sempena tadi kita tak lupa, ya. Datang Muharram kita sambut, awal Muharram kita sambut, dan 10 Muharram kita sambut Rabiul Awal, dan kita bila datang Rabiul Awal kita sambut 12 Rabiul Awal. Datang bulan Rejab kita sambung Isra' Mi'raj, insya-Allah bulan depan Sya'ban, bulan nisfu Sya'ban, Ramadan, nuzul Quran, Lailatul Qadar, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sempena-sempena yang berlaku dalam hidup kita tu kita dapat mengisinya, kan? Ni tuan-tuan, sempena-sempena ni banyak, ya. Allah SWT datang kepada kita sempena-sempena untuk apa sebenarnya? Untuk kita isi jadual kita. Sebab kalau tak ada sempena ni susah, ya? Saya 3 hari lepas jumpa seorang sahabat lama lah, ya? Dan dia tu senior lagi pada saya lah. Kalau saya ni umur 40, dia lebih kurang dalam 60 lebih lah, ya? Sembang-sembang punya sembang, dia kata, Ustaz, saya dah bersara 3 kali. Dia bersara 3 kali.
Kerja pertama dengan government, kemudian dia bekerja dengan badan berkanun, dan ketiga dia bekerja dengan korporat. Jadi tiga-tiga tu dah bersara. Saya kata alhamdulillah, walaupun dah bersara kerja, tapi kita belum bersara daripada tugas kita yang hakiki, kan? Kalau kita bersara daripada tugas hakiki, itu maknanya dah matilah tuan-tuan, kan? Jadi tugas hakiki kita apa dia? Itulah dia hamba Allah, itulah dia khalifah di atas muka bumi ini, kan? Jadi dengan sempena-sempena yang berlaku dalam hidup kita, kita dapat isi untuk apa? Untuk melaksanakan kita punya peranan sebagai hamba Allah, kan? Jadi maknanya semasa kita bekerja dulu, semasa kita bekerja, yang istilahnya bekerja belum bersara, kan? Untuk apa sebenarnya benda tu? Untuk kita isi jadual harian kita. Macam mana nak jadi hamba Allah yang baik, macam mana nak jadi khalifah di atas muka bumi ini. Sebab kita tahu kerja kita ni pertama hablum minallah dengan hablum minan nas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maknanya peranan kita yang pertama hamba Allah. Peranan yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan? Sesungguhnya aku akan jadikan khalifah, pentadbir, kan? Pekerja di atas muka bumi. Itulah dia kerja kita yang kedua, hablum minan nas, kan? Tuan-tuan dan puan. So maknanya masa dulu kita ada jawatan resmi. Jawatan resmi itu sebenarnya untuk membuktikan lagi sungguhnya kita ni adalah khalifah, pentadbir di atas muka bumi. Sedang dalam masa yang sama, jangan lupa kita ni hamba Allah. Ya, mungkin jawatan kita besar tuan-tuan, CEO ke, COO ke, GM ke, macam-macam lah, kan? Jawatan-jawatan kita, ketua pengarah ke, itu jawatan. Jadi besar macam mana pun jawatan kita, tinggi macam mana pun jawatan kita, jangan mengabaikan kita daripada, kan, untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar baik, kan? Jadi maknanya hebat macam mana kita, tinggi macam mana kita, tapi rupa kita adalah hamba Allah, kan? Ya betul, kita ni hamba Allah. Bila mana kita merendahkan diri kita, kita letaklah diri kita ni serendah-rendahnya, insya-Allah bila mana kita letak diri kita serendah-rendahnya, yakinlah sungguhnya Allah akan angkat darjat kita setinggi-tingginya, tuan-tuan dan puan, kan? Ni benda-benda ni kita nak kena ingat. Justru itu bila datang sempena-sempena Muharram, Safar, kan, tuan-tuan dan puan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, ini untuk apa sebenarnya? Untuk kita mengisi kita punya, kan, kita punya tugas-tugas tadi tu. Sebab kalau tidak ada aktiviti tuan-tuan, kita boring nanti, kan? Bila tak ada aktiviti menjadi hamba Allah tu apa dia? Sembahyang tuan-tuan, kan, puasa, zakat, haji, dan baca Quran, wirid, zikir, beramal soleh, buat baik, tuan-tuan dan puan, mengajak kepada kebaikan. Ini aktiviti-aktiviti. Aktiviti untuk apa? Untuk kita menjadi hamba Allah yang baik. Sedang dalam masa yang sama, dan kerja-kerja kita berniaga, mengurus, mentadbir suami, isteri, abang, kakak, adik, jiran, tetangga, itu adalah apa tuan-tuan? Tugas-tugas kita sebagai khalifah, kan? Jadi bila ada pengisian, insya-Allah kita tak boring. So kalau kita hidup sampai 200 tahun pun tak jadi masalah, kan? Hari Sabtu baru ni, hari Sabtu ke hari Minggu baru ni keluar di berita tuan-tuan, saya pun tak ingat di Britain ke di Amerika, kan? Perempuan paling panjang umur di dunia setakat ni 200 lebih umur dia, kan? Adik dia 180 tahun. Oh, boleh gelak lagi dan boleh minum bir lagi. Bangga tuan-tuan, boleh minum, boleh cheers lagi, kan? Jadi adakah kita nak isi kita punya jadual hidup macam itu? Kalau Allah bagi pada kita umur 100 tahun, 200 tahun, adakah kita nak isi yang macam itu? Ataupun kita nak isi yang bagaimana, kan? Sebab itu semua yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur. Dan dengan berlakunya Isra dan Mi'raj, kita tahu dalam Islam ni, kalau kita tengoklah balik sejarah hidup Nabi SAW, sejarah perjuangan Nabi SAW, ada 3 peristiwa yang berlaku pada Nabi yang impact selepas tu amat besar. Pertama, turun wahyu yang pertama kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW di kala umurnya 40 tahun, tuan-tuan, kan? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun ayat tadi kepada Nabi, kan? Dia memberi impact yang besar selepas itu. Nabi mula berdakwah, Nabi mengajak sahabat-sahabat untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang pertama yang mengikut dia itulah dia, isteri dia sendiri, Sayyidatina Khadijah, tuan-tuan membuat. Ini dia, kan? Yang kedua, peristiwa yang besar yang kemudian berlaku pada Nabi yang kemudian ada impact besar selepas itu, itulah dia Isra dan Mi'raj, kan? Kalau dulu Nabi berdakwah diam-diam, tapi bila berlaku saja Isra Mi'raj, Nabi siang besok tu terus, kan, Nabi promote dekat Facebook dia, Twitter dia, datang dekat Jabal Qobis, tuan-tuan, kan? Duduk dekat Jabal Qobis sebab Nabi nak bagi kuliah, tuan-tuan. Sebelum tu diam-diam, kan? Pakai mesej diam-diam, hantar diam-diam, tuan-tuan, kan? Tapi start pada turun Isra Mi'raj, terus besok pagi tu Nabi declare, kan?
Dan yang ketiga, peristiwa besar berlaku pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kemudian memberi impak yang besar untuk agama. Itulah dia hijrahnya Nabi dan para sahabat daripada Makkatul Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Ni tuan-tuan dan puan. Jadi Isra' Mi'raj yang kita nak ceritakan, dan saya yakin tuan-tuan dan puan pun dah tahu dah semua benda ni tiap-tiap tahun. Kalau mesin niaga buat kuliah, kalau kat luar lah macam-macam dengan Facebooknya lagi, dengan macam-macam pula Azhar Idrus lagi tuan-tuan dan puan. Ustaz Kazim Ilyas, ni semua yang top-top semualah tuan-tuan. Dengan Ustaz Donnya lagi tuan-tuan. Ustaz Don keluar 30 minit je. Tapi dia punya riuh tuan-tuan, saya keluar 1 jam orang tak kenal tuan-tuan. Mana-mana pun saya pergi Ustaz Don tuan-tuan. Tak apalah sebab dia handsome pada saya tuan-tuan. Dan kebetulan dia pun masih bujang ramai nak buat menantu tuan-tuan. Saya ni bujang 3. Jadi orang tertentu saja kalau nak buat menantu pun tuan-tuan. Tuan-tuan jadi maknanya nak cerita pasal perjalanan Isra' Mi'raj itu sendiri tak ada isu. Tak ada isu tuan-tuan dan puan. Bukan itu isunya. Semua kita dah tahu, kita dah yakin. Cuma apa intipati daripada Isra' Mi'raj itu sendiri, tuan-tuan dan puan, intipati dia. Jadi intipati daripada Isra' Mi'raj tu sebenarnya Allah nak kita tengok setakat mana keimanan kita. Yakin ke tak yakin, percaya ke tak percaya, tuan-tuan dan puan, dengan apa yang dah berlaku pada Nabi itu sendiri tuan-tuan. Jadi zaman Nabi dulu, zaman Nabi masih hidup tu, Nabi turun je pagi tu, sebelum subuh Nabi dah sampai di Makkah semula tuan-tuan dan puan. Jadi siang itu juga lepas subuh Nabi cerita pada sahabat-sahabat dan Nabi cerita pada penduduk Makkah tuan-tuan. Jadi hari itu juga, pagi itu juga, penduduk Makkah tu telah terbagi kepada beberapa pihak dan beberapa puak. Ada yang yakin makin yakin, yang ada yang sebelum tu yakin tapi kemudian tidak yakin, ada yang sebelum tu tidak yakin dan bertambah tidak yakin tuan-tuan dan puan. Jadi sebenarnya Isra' Mi'raj ni antara pengajaran paling mendalam ialah nak cerita tentang keyakinan kita tuan-tuan. Bila sebut yakin tu iman lah. Sebab itu iman tu ada dia punya tahap-tahap dia. Iman kita ni duduk dekat mana? Adakah iman kita ni duduk di tahap yang paling teruk? Itulah di iman taklid, iman babi buta, iman mengikut aja. Tuan-tuan, orang sembahyang dia pun sembahyang lah. Kenapa sembahyang? Dah orang tu sembahyang. Tuan-tuan, orang sebut nama Allah dia pun sebut. Kenapa sebut? Dah orang tu sebut, dah semua orang sebut nama Allah, aku sebutlah nama Allah. Tuan-tuan, ini namanya iman taklid, iman babi buta, iman mengikut saja tuan-tuan. Ini bahaya. Tak ada langsung pendirian, tak ada langsung hujah-hujah. Jadi kalau iman kita masih di tahap ini kita kena proses lah tuan-tuan, kena belajar lah. Belajar apa dia tauhid, belajar akidah, belajar usuluddin. Macam mana nak belajar, silakan tuan-tuan membuat. Nak guna sifat 20 ke, yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, silakan, tak jadi masalah. Nak guna kaedah uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, silakan, tak jadi masalah. Jangan berkelahi tuan-tuan dan puan, tapi jangan melampau-lampau juga. Benda tu belajar. Kita belajar untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya, nama-namanya. Ialah sebab kalau kita tak kenal, kita tak tahu nama orang tu, tak tahu perangai orang tu, kita tak tahu orang tu duduk kat mana, jadi kita tak kenal orang tu. So maknanya kalau kita nak kenal orang tu macam mana, kita kena tahu nama dia. Nama pula ada macam-macam. Nama IC itu satu, nama panggilan satu, nama timang-timang pun ada, nama masa dia kecil dulu macam mana, semua ada tuan-tuan. Jadi kalau kita tahu semua benda tu, memang kita betul-betul kenal lah orang tu. So begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal Allah ni, namanya kita nak kena tahu. Lepas tu sifat-sifatnya kita nak kena tahu. Tuan-tuan. Tetapi jangan lebih-lebih lah. Nanti kalau lebih-lebih dia jadi macam-macam cerita pula. Dia jadi macam-macam cerita bila sebut Allah itu duduk di arash, kita pun duduklah macam mana kita buatlah Allah tu duduk macam mana kita duduk. Kita sebut saja. Bila sebut duduklah. Macam mana Allah duduk kita tak tahu. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah tu memegang tangan mereka tu, jangan kita buat pula tangan Allah tu macam tangan kita. Susah. Benda-benda macam tu kita tak boleh nak ni. Tapi belajarlah tuan-tuan membuat. Jangan tak belajar langsung pula. Sifat 20 tu hafal pun apa salahnya. Allahu jud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah
qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Sifat 20. Itu tilalah. Jangan berkelahi pula, oh tak ada sifat 20. Yang ada uluhiyah rububiyah. Pun tak ada juga uluhiyah rububiyah, yang ada asma wa sifat tuan-tuan. Pening kepala. Orang nak belajar, nak kenal Tuhan pun bergaduh-gaduh, orang tak kenal Tuhan tak gaduh pun tuan-tuan. Lagi boleh duduk satu meja pula. Ini isu dia. Benda-benda ni kita nak kena muhasabah tuan-tuan. Dahlah Islam tu pun tak mendalam sangat amalan kita, tapi kita ni duk berkelahi tak sudah-sudah. Musuh cari jalannya macam mana dia nak rosakkan kita tuan-tuan. Jadi bila sebut Isra' Mi'raj, antara intipati yang paling utama kita nak kena muhasabah ialah tentang iman tuan-tuan. Iman tadi tu. Iman. Nabi turun, Nabi cerita pasal Isra' Mi'raj, dah berkelahi dah tuan-tuan. Manusia ketika itu dah berkelahi dah. Abu Bakar dia sebut, dia kata Nabi kalau cerita pada lebih ni pun aku percaya, sebab ini muka bukan menipu punya orang. Tuan-tuan perempuan. Ada sahabat-sahabat yang sebelum tu dah beriman, tapi bila dengar cerita pasal Isra' Mi'raj, tarik handbrake, dah kata sudah-sudah, Muhammad dah mengarut dah cerita pelik-pelik ni. Terbang sana terbang sini pula. Tapi ada yang lagi dahsyat, apa dia yang sebelum tu tidak beriman, tak percaya, tak terima, tapi bila Nabi cerita pasal Isra' Mi'raj, lagi dia teruk, lagi dia menentang pula. Itulah dia Abu Jahal. Tuan-tuan perempuan, ditempelengnya Rasulullah ketika itu. Datang pula Hamzah, Hamzah terpeleng dia. Dan masa itulah Hamzah mengisytiharkan Islamnya dia. Tuan-tuan perempuan. Dan masa itulah turunnya surah Tabas Yada Abi Lahabi wa Tab Al-Masad. Tuan-tuan, celakalah tangan Abu Lahab, celakalah. Jadi bila sebut Isra' Mi'raj, benda pertama yang kita nak kena muhasabah sama-sama, bukan kita nak kelahi pasal langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, Sidratul Muntaha. Bukan nak cerita pasal Nabi naik apa. Tuan-tuan perempuan, burak-burak tu macam mana pula, ada kepak ke tak ada kepak ke. Bukan itu yang kita nak kelahi. Walaupun dalam tafsiran hadis macam itu ceritanya, tak apalah. Sebab apa yang ditafsirkan dulu pun, kalau kita nak terjemahkan pada hari ni pun, kadang bendanya tak sama. Tapi tak apalah, bukan itu yang kita nak kelahikan. Khabar Tuan Haji, sihat? Lama kita tak jumpa. Alhamdulillah, orang lama-lama ada lagi kat mesin niaga ni. Maknanya okey lah kan, tuan-tuan perempuan. Ini dia. Jadi bila sebut Isra' Mi'raj, dia cerita tentang keimanan, cerita tentang keyakinan. Dan bila kita bawa benda ni pada kita tuan-tuan, kita kena tengok baliklah keimanan kita, keyakinan kita pada Islam, pada agama yang kita pegang selama ini tuan-tuan perempuan. Kita yakin ke Islam ni boleh selamatkan kita? Tuan-tuan perempuan. Jadi kalau kita yakin, setakat mana pula amalan kita? Sebab yang namanya Islam, yang namanya iman, laisal Islam bitamanni, laisal iman bitamanni. Bukannya dikatakan Islam, bukannya dikatakan iman tu dengan berangan-angan. Ya Allah, aku nak syurga lah ya Allah. Ya Allah, aku tak nak neraka lah ya Allah. Bukan berangan. Bukan kita nak mengandai-andai. Tapi yang namanya Islam, yang namanya iman itu bil af'al, kena dengan perbuatan, dengan amalan. Jadi kalau kita yakin benar-benar pada Islam ni agama yang benar, so bagaimana kita punya amalan dengan Islam itu sendiri, tuan-tuan perempuan. 2 kalimah syahadah, apa tuntutan dia, adakah kita telah tunaikan ataupun belum? Solat, tuan-tuan, solat kita tuan-tuan, sehari 5 kali. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, yang kita tahu masa Nabi di Isra' Mi'rajkan lah, akhirnya Nabi bertemu Allah SWT, Nabi dapat perintah sembahyang yang asalnya 50 waktu tuan-tuan, 50 waktu. Satu hari kita kena sembahyang 50 waktu. Rasa-rasalah kalau 50 waktu tuan-tuan, dengan 5 waktu yang kita dah duk buat 20 tahun, 30 tahun sekarang ni, rasa-rasalah kalau memang Nabi tak minta diskaun hari tu tuan-tuan, sempat tak kita boleh ngambilkan 50 waktu hari, satu hari tuan-tuan. Duk masbuk, duk carry forward, jamak takdim, jamak takhir, semua ada jamak keluar tuan-tuan. Nak ngambilkan 50 waktu. Dengan 5 waktu yang kita dah buat hari ni, macam mana pula cerita dia? Ini benda-benda ni kita nak kena sama-sama lihat lah. Sebab itu jangan kita pertikai-tikai lagi tuan-tuan, berbahas-bahas lagi pasal Isra' Mi'raj itu Nabi macam mana, Nabi tak payah. Sebab benda tu yang berlaku, masa berlaku tuan-tuan, masa berlakunya Isra' dan Mi'raj itu, siapa yang ada?
malaikat Jibril dengan Rasulullah saja, tuan-tuan. Masa Nabi bergerak daripada Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang ada masa tu Nabi, malaikat Jibril dan juga Buraq. Itulah tunggangan dia. Ya? Tuan-tuan dan puan. Itu bertiga. Tapi bila dah sampai dekat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Nabi langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nabi berdua saja. Dengan Jibril saja. Lepas tu Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Nabi dah seorang balik. Tak ada siapa. Jadi maknanya kalau kita nak ceritakan benda yang berlaku pada Nabi ketika itu, amat-amat mustahil. Kita tak boleh nak cerita, tuan-tuan. Ya? Allah, Nabi turun sembang pada sahabat-sahabat. Ya? Bila sahabat bertanya, adakah kau melihat wajah Allah? Nurun ala nur. Ya? Yang Nabi kata apa dia? Cahaya atas cahaya. Bukanlah Allah tu cahaya. Ya? Sebab kalau kita kata Allah tu cahaya, Allah tu dah menyerupai makhluk pula. Tapi nak beritahu, tak boleh nak cerita. Kan? Sangat terang. Itu cerita dia. Dan itu gambaran, bayangan. Sebab benda yang tak boleh nak cerita. Kan? Ma ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara bibali. Bila sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni, mata kita tak boleh nak gambarkan macam mana bendanya, akal kita pun tak boleh nak mikirkan macam mana, perasaan kita pun tak boleh nak terbayang bagaimana, tuan-tuan. Benda-benda yang terlintas tu, itu bukan semua. Ya? Sebab yang terlintas tu, itu semua sifat-sifat manusia, tuan-tuan. Ya? Orang buat cerita kartun. Kalau kita tengok kartun Sidik tu, tuan-tuan, anak Sidik main apa, ialah Miss Bone sebagainya tu kan. Yang dia cerita pasal raket, cerita pasal bola tangkis tu, tuan-tuan. Kartun manusia ni kalau buat kartun, kalau raket tu bercakap pun dia buat kat raket tu ada mulut, ada mata, ada telinga, tuan-tuan. Itu yang kita terfikir. Ya, maknanya kalau tak ada mulut tak boleh cakap. Itu maksud dia macam tu. Tak ada telinga tak boleh dengar, tak ada mata tak boleh tengok. Akhirnya raket tu pun ada mata, ada hidung, ada mulut. Ya, itu gambaran kita, bayang kita. So apa yang terbayang, tergambar, itu semua bukan Allah. Tuan-tuan, bukan senang. Ini nak cerita satu bab lagi. Ya? Jadi maknanya, bila sebut pasal Isra' Mi'raj, bukan itu dah. Nabi turun, besok pagi Nabi sebut apa yang berlaku pada dia. Ya? Nabi sebut satu. Nabi diperlihatkan syurga, Nabi diperlihatkan neraka. Tuan-tuan dan puan. Ya? Neraka tu dah macam-macam cerita lah dalam tu, tuan-tuan. Ya? Siapa yang banyak dalam neraka tu, semua kita dah tahu dah. Antara lelaki dengan perempuan, Nabi sebut perempuan banyak dalam neraka. Tapi kalau tengok hari ni, lelaki pun confirm juga masuk juga, tuan-tuan. Ya? Jangan kita duk bangga pula perempuan yang masuk neraka. Orang lelaki pun boleh tahan. Ya? Yang sekarang suka duk gosip bukan perempuan dah, lelaki, tuan-tuan. Ya? Ada je kerja, tuan-tuan. Saya kadang malas nak duduk dengan lelaki, baru lagi duduk dengan perempuan, tuan-tuan. Ya? Habis dia sembang, Ustaz, duduk mana? Dia tanya kita je, tak ada cerita pasal orang lain, tuan-tuan. Ya? Ini cerita dia. Ya? So maknanya Nabi diperlihatkan syurga, neraka. Nabi didengarkan terompah, bunyi terompah Bilal, tuan-tuan dan puan. Ya? Nabi pergi ke syurga, Nabi sampai syurga, Nabi dengar bunyi terompah. Nabi tanya pada Jibril, ini bunyi apa? Ini bunyi terompah Bilal. Hebatnya Bilal ni. Bilal bin Rabah tu, bukan Bilal kampung, bukan Bilal mesin niaga ni, tuan-tuan. Bilal bin Rabah tu. Ya? Tukang azan Nabi SAW. Nabi diperlihatkan satu kelompok bidadari, kepunyaan Bilal. Itu Bilal punya. Bayangkan, Masya Allah. Ini akhirat belum berlaku lagi ni. Tapi Nabi telah diperlihatkan apa syurga, dan Nabi telah ceritakan hak-hak siapa. Ya? Tuan-tuan dan puan. Ini. Jadi benda-benda tu yang berlaku tu, yang diceritakan pada kita, sebahagiannya Quran sebut. Kalau kita buka Quran ni, dia cerita pasal Isra' sajalah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat pertama dalam surah Isra', tuan-tuan dan puan. Tapi pasal Mi'raj tadi tu, yang Nabi naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak cerita dalam Quran, tuan-tuan dan puan. Ini pun menjadi isu kepada kita juga. Ya? Ada orang kita ni, kalau benda cerita dalam Quran, dia yakin, dia percaya. Kalau benda tak ada cerita dalam Quran, dia tak yakin, dia tak percaya. Isu juga, tuan-tuan. Kalau ada benda tu cerita dalam Quran, dia nak buat, dia nak beramal. Kalau benda tu tak ada cerita dalam Quran, dia tak nak buat, dia tak nak beramal. Itu masalah juga, tuan-tuan.
Kalau semua benda Allah sebut dalam Quran kita buat, boleh tahan juga. Banyak benda Allah cerita dalam Quran, buat semua tak tuan-tuan? Pun tak buat juga. Tapi kita nak berhujah juga. Ada orang kita dia suka berhujah juga. Makfid tuan-tuan, yang isap dadah tu kan? Kalau duduk dengan dia, hebat tu, dia mengaji tinggi-tinggi tuan-tuan. Sebab tu dia boleh high, dia ada ilmu high kan? Kita tak ada high tuan-tuan. Makfid tu tuan-tuan, bila kena tu iklan apa dia, Nescafe baru tu, bro kan? Ini ada baik punya kopi campur susu tu dia kan? Dia punya iklan tu, tu pun dia buat cara orang makfid punya tuan-tuan. Tapi baguslah, kreatif lah tuan-tuan kan? Ni dia. Jadi puak-puak makfid tu kalau kita sembang dengan dia, boleh tahan. Saya pernah sembang dengan dia orang, ada ceramah dengan agensi anti dadah tuan-tuan. Dia kata, ustaz, kita orang ni kan, boleh, kita orang ni insya-Allah ustaz, boleh tinggalkan dadah ni semua ni, boleh kan? Tapi itulah, Quran tak ada cerita pasal dadah ni. Tuan-tuan, pandai. Tapi kalau orang cerita tu kau nak tinggal lah, insya-Allah ustaz, insya-Allah kan? Saya baca satu ayat, fi amadim mumaddadah tuan-tuan, fi amadim mumaddadah. Kita bukan nak main-mainkan Quran, tapi sebab dia yang mempermainkan Quran. Kita nak tunggu semua cerita dalam Quran baru nak buat, semua cerita dalam Quran baru nak buat. Tuan-tuan perempuan, bila kita sebut benda tu disebut dalam Quran, ialah dia cerita pasal sebut je, bukan cerita pasal makna pun. Dia kata kalau dadah tu dalam Quran, insya-Allah ustaz. So saya bacalah, fi amadim mumaddadah, bunyinya dadah, jangan tanya makna dia. Tuan-tuan kan? Dia kata, ya ke ustaz, ada ke? Habis selama ni kau baca Quran tak? Baca ustaz. So maknanya kenapa tak jumpa? Tuan-tuan kan? So macam mana? Ada sebut dah, Allah sebut dalam Quran dadah. Tu dia. Itulah masalah ustaz, bukan tak nak tinggal ustaz, tapi kita dah hisap lama dah ni. Tu dia. Alasan je tuan-tuan. Jadi kita jangan beralasan. Bila sebut pasal iman ni tuan-tuan, ini satu benda bukan benda main-main tuan-tuan. Sebab itu bila benda ni datang daripada siapa, kita nak kena tengok. Itu yang bila mana Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar tadi bila dengar Rasulullah di Isra' Mi'rajkan kan, cerita macam-macam, langit 1, langit 2, langit 3, terus dia terima. Dia terima itu satunya sebab ni individu tu yang namanya Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuan-tuan, kan? Ini bukan sembarangan manusia. Segala apa yang disebut tu memang betul. Dia bukan main-main, bukan kelentong, bukan itu, ini dan sebagainya. Tuan-tuan puan, kan? Jadi Abu Bakar dia jaga, dia maintain sungguh keimanan dia sampai dia dapat gelaran As-Siddiq tuan-tuan, orang yang paling mempercayai, orang yang paling membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan puan. Dan tak ada siapa boleh kalahkan title tu tuan-tuan. Tak ada siapa boleh kalahkan dia. Kan? Ini cerita dia, kan? Jadi Isra' Mi'raj tu bukan kita nak cerita bahas dah, kita nak kena tengok sekarang ni macam mana keyakinan kita, macam mana keimanan kita. Kita nak tengok yakin kita, iman kita pada Islam, pada macam-macam tuan-tuan. Tengoklah amalan kita hari ni, amalan kita tuan-tuan hari ni. Kan? Saya pun pernah duduk dengan orang cerdik-cerdik pandai juga tuan-tuan puan. Sama juga orang kita ni kadang yang pandai-pandai, yang cerdik ni kerja nak berhujah je tuan-tuan puan. Letih lah kalau semua benda nak berhujah. Kan? Nak berhujah, kadang satu tu tak nak mengaji tu satu bab lah. Kan? Orang kita kadang nak senang, dia ada tanya, ada rancangan tanyalah ustaz. Tak payah belajar lah, tanya je ustaz. Tuan-tuan. Ada pula tanyalah ustazah pun dah ada dah sekarang. Kan? Lepas tu Ustaz Zahidul pun seronok, dia buat konsep soalan-soalan. Lagilah senang tuan-tuan. Itu orang tanya pelik-pelik kat dia. Apa hukum wuduk telanjang? Tu dia kan. Dia jawab haram. Tu dia. Haram kalau dia wuduk depan orang lah tuan-tuan. Takkan itu pun tak reti-reti lagi kan. Wuduk seorang-seorang lantak pi lah tuan-tuan. Kan? Tu kadang jawapan dia pun jawapan gila-gila sikit. Sebab yang tanya tu tak faham-faham. Tanya pasal bab wuduk. Awak dah sembahyang 50 tahun, mana wuduk tu awak dah ambil 20 tahun, 30 tahun dah. Pun baru tanya benda tu, bermakna awak dah buat dulu dah mula-mula tu. Dulu bujang-bujang dulu pun lepas mandi telanjang tu ambil wuduk. Sembahyang terus selama 30 tahun. Itu macam mana tuan-tuan? Jadi kalau dah umur 50, 60 duk tanya benda tadi tu, memang sesuai lah jawapan tadi tu daripada Ustaz Zahid terus tadi tuan-tuan. Cuba tuan-tuan, orang tanya, orang tanya pada kita. Ini saya dah terima dah benda tu. Yang tanya umurnya, yang tanya tadi tuan-tuan umurnya 60 tahun. 60 tahun. Tanya bukan kat Malaysia tuan-tuan, dekat Mekah.
Bukan package 10,000, 120,000 punya package tuan-tuan. Apa dia tanya? Ustaz, kita nanti dekat syurga tu, kita kena jumpa bini kita ke? Itu dia. Ya? Kenapa? Apa masalah dia? Ya? Pakcik tak nak jumpa ke? Ya? Taklah kita kena jumpa ke? Itu dia. Yelah, apa masalahnya pakcik tak nak jumpa ke? Dia bela. Kenapa? Dia terfikir kalau dia umur 60 dah tua, dah tua semua tu, dah beruban, dah lembik, dah semua gigi dah tak ada. Jadi bila masuk syurga, jumpa bini yang sama muka macam dia tak syok lah, dia kata. Sedangkan bukan dia tak tahu cerita, kan Nabi dah sebut dah. Nabi bergurau juga dulu sama pakcik, seorang pakcik tu. Nabi kata, pakcik tak boleh masuk syurga nanti. Menangis pakcik tu. Kan? Bukan, Rasul minta kata, bukan pakcik ni, nanti bila pakcik ni masuk syurga, pakcik muka tak macam ni, muka muda saja. Kan? Tu cerita dia. Jadi maknanya kalaulah Nabi dah cerita benda ni lama, benda tu ada dalam hadis, ada dalam sejarah, dan merata diceritakan, semua kita dah tahu nanti umur syurga tu umur 40-an, umur muda, tuan-tuan, tidak akan tua-tua, dan tidak ada baby, tidak ada orang tua, semua umur sedang-sedang. Semua benda ni kita dah maklum. Tiba-tiba datang soalan tadi, tapi dia tak nak tunjuk dia tu bodoh. Dia tanyalah, kita kena jumpa ke isteri kita tu? Kenapa pakcik? Yelah, dia terbayang kalau jumpa tu umur tua juga, dia tak nak lah. Walhal tak ada dah. Memang kita akan jumpa pun isteri kita. Kalau isteri kita tu solehah, masih di dunia, dia lah akan jadi chief para bidadari di syurga nanti. Tuan-tuan puan. Ini antara je. So dalam hal ni tuan-tuan, ni kita nak kena tengok. Kita nak kena lihat balik. Saya duduk dengan orang mengaji agama. Mengaji agama juga tuan-tuan cerita. Duk cerita bahas, kata, saya ni bukan tak percaya dekat Mi'raj Ustaz. Isra' saya percaya sebab ayat Quran ada cerita terang-terangan. Surah Isra' ayat pertama, Subhanalladzi, ada sebut. Tapi Mi'raj ni Ustaz, saya tak percaya lagi sampai sekarang. Ini orang mengaji agama tuan-tuan. Orang mengaji Ustaz Azhar tu. Ada PhD lagi tuan-tuan buat. Dia sendiri boleh sebut, dia kata, saya tak percaya dengan Mi'raj ni. Kenapa tuan? Sebab dalam Quran tak ada satu surah pun surah Mi'raj ni. Dan tak ada satu ayat pun cerita pasal Mi'raj. Tuan, kalau macam tu letih lah tuan. Yang tuan mengaji sampai dapat PhD ni, ada ke Tuhan suruh mengaji sampai dapat PhD? Memang Allah sebut dalam Quran, belajar je. Kena belajar lah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Itu antara tuntutan. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Cerita tentang orang jahil dengan orang berilmu. Nak cerita tentang tuntutan untuk kita belajar. Tapi ada Allah sebut sampai PhD? Tak ada. Tapi kenapa kita belajar juga? Sebab Allah suruh belajar. Yang beria sampai nak dapat PhD, apa hal pula? Kenapa pula? Quran tak sebut pun, tapi kenapa kita nak dapat sangat? Tuan-tuan, ini kalau kita nak ujah otak, akal biasa balik. Tapi tu nak bagi tahu tuan-tuan, itulah masalah. Kenapa kadang kita berani kita duk sembang benda-benda tadi, isu besar ni sebenarnya kita tak yakin. Jadi kalau kita yakin tuan-tuan, insya-Allah dia tak akan berbahas benda-benda yang bukan-bukan ni tuan-tuan. Kalau kita yakin, tak ada lah. Tapi bila kita tak yakin tuan-tuan, itu duk bahas bukan-bukan. Kalau semua benda Allah nak cerita terang-terangan tuan-tuan dan puan, sedangkan otak manusia ni tak boleh terima, buat apa? Nanti orang kata Allah gila. Mi'raj tuan-tuan, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit 7 tuan-tuan. Otak kita, mata kita pun tak nampak tuan-tuan. Mata kita pun tak nampak. Jadi otak kita lagi tak boleh tangkap benda tu. Orang pergi tinggi macam mana pun tuan-tuan, naik jet apa ke, cecah tak langit 1 tu. Yang apa tu, Dr. Muzaffar tu, pergi naik apa, katanya saya pun tak tahu lah tu, itu sampai ke langit 1. Tak lagi. So mana benda tu tak terbayang, tak tergambar. Yang baru ni sibuk duk teropong apa, Zurah, planet Zurah tu dia, jalan depan matahari. Katanya benda tu berlaku 200 tahun sekali. Okey lah, jalan depan matahari. Kalau dia langgar matahari, langsung kita pun tak tengok dah tuan-tuan masa tu. Maknanya kiamat lah tuan-tuan. Tak payah nak teropong-teropong dah kalau dah betul langgar tu. Ni benda ni kita kadang duk beria nak kaji, kadang otak kita tak sampai pun. Jadi buat apa Allah nak cerita benda tu dalam Quran kalau otak kita tak boleh nak mikir kan? Benda yang dah ada pun kadang kita tak boleh nak mikir.
Subhanallah, perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu biasa, semua orang boleh buat macam tu. Tapi biasanya ambil masa 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Cuma Muhammad ni pelik sikit, ya? Dalam 2-3 jam pergi balik dah, tuan-tuan dan puan. Tapi benda tu semua tak mustahil, sebab bendanya atas bumi, tuan-tuan, atas bumi. Dulu kalau duduk Tanjung Malim nak sampai Mesin Niaga ni, saya pun tak tahu berapa jam, tuan-tuan, ya? Saya daripada Tanjung Malim main Mesin Niaga 40 minit saya boleh sampai, ya? Tekan je, tuan-tuan, sampai, tuan-tuan. Cuma tengoklah sampai mana, sampai hospital ke sampai sini. Itu nak kena tengok juga. Tapi maknanya benda tu tak ada isu, sebab perjalanan aja. Naik apa dah jelas, macam mana nak, itu semua dah ada dah, tuan-tuan dan puan, ya? Jadi dah tak perlu dah kita nak bahas benda-benda tu, sebab Islam ni dah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kita dah tahu, dah yakin dah, itulah ayat yang paling akhir. Jadi kalau Islam ni masih tak sempurna, kenapa turun ayat tadi itu? So sekarang ni bukan ceritanya kita nak berbahas, ceritanya macam mana kita nak beramal. Sebab bila mana kita tengok amalan kita, di situ kita tahu mustawa tahap iman kita, tuan-tuan, ya? Tahap iman kita, ya? Nabi dah ditunjukkan syurga, Nabi dah diperlihatkan neraka, tuan-tuan dan puan. Nabi turun, Nabi sampaikan benda ni pada sahabat-sahabatnya. Akhirnya benda tu panjang sampai kepada kita, tuan-tuan. Peristiwa yang Nabi diperlihatkan siapa dia, satu kelompok manusia yang bercucuk tanam. Hari ni cucuk tanam, hari ni juga tuai. Dan macam-macam, semua kita dah hafal lah cerita tu. Tapi bagaimana kita, ya? Adakah kita ni jadi orang yang suka berbuat kebaikan, ataupun masih sebaliknya, tuan-tuan? Ni dia semangat punya pasal. Cerita pasal semangat ni, nak menuntut keadilan. Buat bersih, tuan-tuan. Minta maaf lah, ni dekat pilihan raya ni, ya? Sambil-sambil tu nak kata orang nak kempen sikit lah. Kok ada siapa nak lantik saya jadi wakil rakyat ke, tokoh mana calon-calon, silalah, tak ada masalah, tuan-tuan, Buat bersih, tuan-tuan. Lantak pilih nak buat kat Malaysia, buat lah. Kalau itu ceritanya kat Malaysia, tuan-tuan. Ini pergi buat kat Mekah, apa hal, tuan-tuan? Kenapa buat kat Mekah? Buat kat Madinah lagi, tuan-tuan, dalam Masjid Nabawi. Bayangkan, ni apa hal, tuan-tuan, ya? Bila kita nak ceramah tentang Hari Ibu, baru ni saya ceramah, kan? Tentang orang panggil sebut Hari Ibu, kan? Kita sambut Hari Ibu, kan? Ada soalan-soalan kata, Ustaz, betul ke Hari Ibu ni tak boleh disambut? Sebab yang mengasaskan benda ni daripada gereja, kan? Saya tanya balik, kamu tahu mana? Kita orang buat search, kan? Kita buat search dalam internet dan sebagainya, jumpa. Itulah padan muka kau yang pergi search dalam-dalam, buat apa? Elok benda tu sebelum ni kita buat, sekarang ni tak boleh buat. Kononnya benda tu daripada gereja, ya? Lantak pergi lah gereja-gereja lah. Kalau namanya kita nak raikan ibu, kita raikan je lah. Kita tak payah ambil sempena pun tak apa, ya? Tuan-tuan buat, ya? Yang bersih tu daripada kafir, kita mengikut pula. Ambiga kafir, tuan-tuan, ikut pula. Yang Hari Ibu daripada kafir, tak nak buat pula, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini dia, ya? Mana perginya kita punya keyakinan pada benda-benda yang betul, tuan-tuan dan puan, ya? Jadi Nabi dah diperlihatkan dah. Orang yang buat jahat, ini ceritanya. Yang makan harta riba, yang makan harta anak yatim, yang menipu, yang berdusta, semua Nabi dah perlihatkan dah. Nabi ditunjukkan orang-orang yang baik, Masya Allah. Masyitah, satu keluarga, tuan-tuan dan puan. Masyitah, Masyitah tu, ya, sebenarnya bukan nama, tapi sekarang ni dah jadi nama. Dr. Masyitah contoh, ya? Masyitah tu sebenarnya tukang sikat. Mishtun tu sebenarnya sikat, itu dia, ya? Jadi Masyitah, tukang sikat. Nabi pergi dekat satu kawasan, Nabi bawa wangi, sangat harum. Nabi kata, tanya pada Jibril, ini apa? Inilah haruman yang, ya, keluar. Sebab apa? Sebab di sinilah dunia dulu berlakunya peristiwa tadi itu. Masyitah satu keluarga tuan-tuan puan, dibakar dalam kuali, ya? Bayangkan. Kenapa? Sebab masa dia duk sikatkan anak Firaun tu, jatuh sikat tadi tu, tuan-tuan, dia tersebut nama Tuhan Nabi Musa AS. Sedangkan masa tu Firaun, dia ngaku dia Tuhan, ya? Bila anak Firaun tanya, tu siapa tu? Itulah Tuhan aku sembah sekarang. Bukan bapak aku lah, ya? Kau tak sembah bapak aku? Tak ada. Bila dia tahu, dia report dekat bapak dia, satu family, Masyitah, semua anak-anaknya semua ni, tuan-tuan, dihumbankan dalam air panas yang menggelegak, minyak panas yang menggelegak. Tinggal Masyitah dengan anak dia yang kecil, baby, tuan-tuan. Bulan masa tu umurnya masih berbulan-bulan lagi, ya?
Dia berdiri tu. Tiba-tiba anak yang kecil tadi tu bercakap, "Ibu, cepat terjun ibu. Kamu tidak yakin lagi pada Allah ke?" Bayangkan, baby yang kecil tadi bersuara. Kan? Tuan-tuan. Kan? Jadi kalau baby yang kecil tadi tu, yang hukum akalnya baby kecil ni tak boleh cakap, tak boleh nak mikir, tapi tiba-tiba baby tadi boleh bercakap, itu apa tu tuan-tuan? Itu apa tanda dia? Kan? Tuan-tuan. Kita kalau dengar cerita hari tu ada bomoh kecil tu, oh kita semua pergi kejar satu Malaysia tuan-tuan, pergi cari budak kecil tu nak berubat. Kan? Penceramah cilik tu, oh kita pun sekarang tak adalah penceramah cilik tu, sebab semua main download Ustaz Azaidul sudah. Penceramah cilik tadi tak pergi mana pun saya tak tahu dah tuan-tuan. Oh bila dengar budak kecil yang hebat sikit, kita pun husung sana sini. Adi Putra, apa tu? Adi Putra bukan pelakon tu. Kan? Adi Putra yang pakar matematik tu. Oh husung sampai ada produk dia lah, produk macam-macam produk. Tapi kita tak mana pergi budak tu sekarang tuan-tuan. Kan? Bila dengar jenis sikit, pandai sikit, siapa tu yang dapat apa, yang sebelum-sebelum ni lah. Kan? Yang sekarang ni hancur pun kita tak tahu apa cerita. Tapi masa dia hebat tadi tu, kita jaja sana sini tuan-tuan. Sedangkan benda tu sifatnya sementara sangat-sangat. Yang bayi tadi tu boleh bercakap kepada ibunya, "Ibu, kamu tidak yakin lagi pada Allah ke?" Tuan-tuan, terus melompat dia masuk dalam kawah tadi tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang berlaku selepas tu? Harum, mengeluarkan satu bauan yang sangat harum, sangat wangi. Itu apa pula petunjuk dia? Kita kalau malam-malam duduk bawah pokok bau wangi lain macam dia tuan-tuan. Oh, ini malam Jumaat ni. Oh dah. Bawa dengan naik motor tidur wangi. Baguslah tu wangi tuan-tuan. Tapi kita suspel lain macam. Jadi ini kita nak kena lihat. Nabi dah diperlihatkan tentang syurga, neraka. Nabi turun, Nabi jumpa Bilal. "Wahai Bilal, aku dengar terompah kamu dalam syurga. Aku lihat dah bidadari kepunyaanmu, wahai Bilal." Ni Nabi tanya pada Bilal, "Apa yang special sangat amalan kamu ni? Sampai bunyi terompah kamu ada dalam tu. Bidadari dah diperlihatkan kamu punya dah. Apa yang special sangat amalan kamu, wahai Bilal?" Bilal kata, "Aku tak tahu. Aku pun tak tahu apa dia." Oh, kalau kita dah sebut dah, oh itu, ini dan sebagainya. Bilal kata, "Aku pun tak tahu. Cuma yang aku teringat, itulah setiap kali aku batal wudu, aku ambil wudu balik. Batal wudu, aku ambil wudu balik. Kalau aku pergi berstinjak dan sebagainya, buang air ke, lepas tu mesti aku wudu balik. Aku wudu balik, aku wudu balik." Tuan-tuan, itu dia amalan dia. Amalan yang sangat kecil, tapi rupanya Masya Allah, natijahnya, impaknya sangat besar. Ini benda-benda macam ni tuan-tuan, kita nak kena renung-renung balik, kita nak kena lihat-lihat balik. Sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, syurga yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman itu bukan calang-calang juga tuan-tuan dan puan. Bukan calang-calang. Justru kalau kita nak dapatkan syurga, Nabi dah sebut dah, maknanya benda-benda yang jahat tadi tu jangan buat. Itu je tuan-tuan. Nabi dia perlihatkan satu kelompok manusia yang hentak-hentakkan kepala pada batu, berkecai, batu cantum balik. "Ini siapa, wahai Jibril? Ini bayangan umatmu yang susah sangat nak sembahyang." Tuan-tuan dan puan, saya pagi tadi tuan-tuan, kadang ialah bukan kadang tak nak angkat telefon, kadang saya tengok nombor apa ni, tu dia. Nak kalau private number confirm aku tak angkat tuan-tuan. Tiba-tiba PM telefon saya, tak ada lah kan. Private number, PM telefon, "Ustaz Ghazali bertanding." Tu dia. Jadi private number memang saya tak angkat lah tuan-tuan. Kadang ada nombor-nombor yang saya tak kenal pun saya tak angkat. Bukan tak nak, bukan sombong tuan-tuan. Kadang bila kita bilang angkat tu, Allah ada cerita benda-benda yang kadang kita yang dengar ni malu. Yang cerita tu saya tak tahulah tuan-tuan. Ni pagi tadi, Ustaz, saya disebut nama dia sekian-sekian, Haji sekian-sekian. Ustaz mungkin tak kenal saya lah sebab dah ramai sangat kan. Orang Ustaz jumpa saya ni jemaah haji tahun 2009. Tu dia. Dia siap semput lagi. Jemaah haji tahun 2009, pakej sekian-sekian. Tu dia kan. Jadi memang betul lah aku jaga pakej tu. Itulah Ustaz, saya pun tak tahu dah, saya dah blur dah ni Ustaz. Saya nak ngadu kat siapa saya tak tahulah Ustaz. Saya tengok-tengok ada nombor Ustaz, saya dial lah. Minta maaf lah Ustaz kalau Ustaz terasa. Tapi itulah saya nak meluahkan juga benda ni. Saya pun suspect lah apa benda yang nak diluahkan. Itu dia. Ya, perempuan yang telefon tuan-tuan, cuba fikir. Itulah Ustaz, saya ni, saya pun kadang dah puas dah tegur suami saya. Oi, bila sebut suami confirm lah. Siapa nama suami sini? Orang tegur, confirm lah. Memang suaminya marah lah.
Orang lelaki mana boleh kena tegur? Sama juga macam aku. Kan? Tuan-tuan. Tapi tengoklah apa bentuk teguran dia. Saya ustaz dah tak larat dah nak tegur suami saya ni. Malas sembahyang. Tu dia. Kan? Jadi apa yang dia cerita tu tak masuk akal sebenarnya. Maknanya kalau dah peringkat begitu berumur, kita ni dah berumur tuan-tuan, kita orang Islam dah berumur, dah pergi haji, dah pergi umrah, semua amalan-amalan yang kita dah buat, kenapa masih berlaku lagi benda ni tuan-tuan, yang namanya malas sembahyang ni? Memanglah kita kadang-kadang betul malas sembahyang, tapi kenapa jadi sampai jadi isu besar dalam keluarga kita tuan-tuan? Jadi sepatutnya tak keluar dah isu tadi tu tuan-tuan. Tapi kenapa sampai terkeluar benda tu? Kan? Tuan-tuan. Sekarang cik saya kata macam ni Lajah, kata tak apa Lajah, kan? Itu dia dengan Allah. Kan? Itu dia dengan Allah. Kan? Kalau Lajah duk cakap nanti hati dia terguris. Kalau keluar lafaz aku talakkan kau, macam mana pula? Hancur rumah tangga kita. Kan? Kita memang sayang pada dia, kita sayang pada rumah tangga kita, tak apalah kita doa je lah banyak-banyak. Tapi tu ustaz, saya memang tak boleh terima lah ustaz. Kalau ada main golf boleh bangun awal pula. Itu dia. Kan? Sampai sekadang saya marah adalah, bila kau bangun awal, bila ada date sana date sini, awal pula. Bila semayang, tu benda-benda tu memang tak boleh cerita je. Kan? Manusia ni lebih lagi dia ada ego dia. Laki dia ada ego dia. Kan? Sampai keluar suami dia cakap, tak apalah kamu suka masuk syurga pun tak apa, aku tak masuk pun tak apa. Tuan-tuan, ini benda-benda ni kita nak kena jaga. Kan? Kita nak kena jagalah benda-benda ni tuan-tuan. Kan? Jadi ini yang berlaku masa Nabi di Isra' Mi'raj, kan Nabi diperlihatkan benda tu memang betul lah. Memang betul lah pun. Sembahyang ni memang bukan senang tuan-tuan. Sembahyang ni bukan senang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah sebut dalam Quran. Sembahyang ni memang bukan senang. Dia adalah berat. Kan? Tetapi dia akan mudah, senang. Kan? Bila mana orang yang buat tadi betul-betul ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Khashi'in tu bukan khusyuk semata-mata, tapi takut. Kan? Bimbangkan nasibnya. Sebab itu benda yang confirm kita kena buat tuan-tuan. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, nombor 1 yang kita kena buat solat. Solat tu memang benda yang kita kena buat. Kan? Tapi dah diperlihatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, cerita pasal tadi tu, hentak kepala hancur, cantum balik. Lebih-lebih lagi Nabi pun sebelum wafat, Nabi pesan lagi ummati as-salah, as-salah, as-salah. Tuan-tuan dan puan, ini kita tengoklah. Nak syurga Allah, tak nak neraka, macam mana dengan sembahyang kita? Ya? Yang sepatutnya sembahyang kita hari ini, Masya Allah tuan-tuan, memang dah sangat-sangat berkualiti dah. On time, punctualnya satu bab. Ya betul, kita kadang bekerja susah nak adjust, tak apa, tak jadi masalah. Tapi kita selesaikan juga seberapa yang segera. Ya? Bukan itu sahaja tuan-tuan, selagi kita boleh berjemaah, kita berjemaah. Ya? Kita dah boleh fahami, hayati sungguh-sungguh bacaan kita, perbuatan-perbuatan kita, tuan-tuan, tuntutan-tuntutan solat itu sendiri. Adakah sembahyang itu telah mencegah kita daripada melakukan maksiat? Adakah sembahyang tadi telah mencegah kita menjadi satu kunci kekuatan pada diri kita untuk buat macam-macam kejahatan yang lain? Ni benda-benda tuan-tuan. Ya? Tapi kalau tidak, bermakna sekadar begitu sajalah. Jadi maknanya kalau kita tengok balik nanti, rupanya jawapannya suka hati Allah lah. Allah nak bagi syurga ke tak bagi syurga, sebab kita pun tak buat sungguh-sungguh. Cuba kalau kita buat sungguh-sungguh tuan-tuan dan puan. Kan? Bila pergi ke Mekah tuan-tuan, sembahyang pula, nak sembahyang kat masjid tu, rugi ustaz. Tu dia. Walhal sembahyang kat hotel tu pun dapat 100,000 tuan-tuan. Kan? Selagi namanya Masjidil Haram tuan-tuan, hotel-hotel jauh 1 kilometer macam mana pun, sembahyang dekat hotel tu 100,000 tuan-tuan. Kan? 100,000 tu bukan dekat depan Kaabah saja. 100,000 tu seluruh Masjidil Haram. Masjidil Haram tu sangat besar tuan-tuan. Maknanya sembahyang seorang-seorang, kalau hotel kita 1 km, 2 km, selagi belum keluar daripada 7 km, selagi itu masih tanah haram. Selagi tanah haram, 100,000 tuan-tuan. Pahalanya sama juga. Selagi tanah haram, 100,000 dosanya kalau buat jahat. Kan? Tuan-tuan, ya sibuk, nak sembahyang jemaah, rugi ustaz. Kan? Tapi bila balik, tak ada pula beria tu, tak ada pula sekeluar rugi tu. Itu dia tak ada tuan-tuan. Sebab dia fikir, banyak lagi Allah hutangkan aku. Kan? Aku 100,000 tiap-tiap hari, 1 hari 5 kali, berapa tu, banyak tu hutang, aku banyak lagi. Ini masalah tuan-tuan. Kan? Nabi dia perlihatkan satu kelompok manusia tuan-tuan yang bercawat, lari sana sini makan benda-benda.
berduri, ini siapa, ini bahagian umatmu yang enggan tunaikan zakat, sedekah tuan-tuan. Allah bagi pada kita rezeki yang melimpah ruah, kita lupa kewajipan-kewajipan tuan-tuan, ya? Sedangkan bukan susah sangat nak berzakat hari ini tuan-tuan, ya? Orang nak jadi CEO pusat zakat sanggup jumpa saya, ya? Ingatkan dia nak interview saya, gantikan dia. Rupanya tak, tanya pada saya formula macam mana ustaz, dia kata nak buat apa. Dia kata siapa pun jadi CEO pusat zakat ni, kutipan jangan takut lah, confirm naik punya. Tak payah buat apa-apa pun tak apa, jangan buat pelik-pelik sudah, ya? Orang mudah bayar punya, nak zaman sekarang main klik bayar tuan-tuan, ya? Itu naik tingkat tu je. Tapi pengagihan. So kalau kita rasa aku tak ada masalah, aku bukan perlukan pada rebate come tax dan sebagainya, dan aku berzakat pun bukan pasal rebate, ya? Tuan-tuan, cukai aku laksanakan, itu tanggungjawab aku sebagai rakyat Malaysia. Zakat aku keluarkan sendiri, apa masalah tuan-tuan, tak ada isu pun, ya? Berzakatlah, ya? Kita rasa sikit sangat zakat tu 2.5%, tuan-tuan, 1/40. Kalau income kita setahun 100,000 tuan-tuan, baru 2,500. Itu pun kalau daripada yang gross, yang kasar. Kalau kita tolak kita punya, ya, perbelanjaan, kita ambil daripada yang bersih, dia akan lagi kurang. Dan tak salah tuan-tuan, tak ada isu, ya? Jangan kata siapa bayar paling banyak, iman dia kuat lah. Mudah-mudahan lah tuan-tuan. Dia paling tinggi sebab rebate come tax dia tinggi. Bukan itu pula, wallahualam, itu kita semua dengan Allah tuan-tuan. Mungkin yang kita bayar kat sini, ya, nampak macam sikit, tapi mungkin kita bayar sendiri banyak. Kenapa benda-benda ni kita kadang nak cerita? Bukan kita tak yakin pada janji Allah. Kan Nabi sebut sab'atun yuzilmullah yang malazilla illa zillu. 7 golongan yang boleh dapat lindungan arash Allah SWT di akhirat. Siapa dia? Rajulun tasaddaqa bijaminihi, kan? Orang yang bersedekah dengan tangan kanan, yang kiri tak tahu. Sampai ke tahap tu. Kita bukan tangan kiri semua satu badan semua tahu. Orang sebelah pun tahu. Tunjuk tu dia, RM50 lipat kecil-kecil tuan-tuan. RM50 lipat kecil, kita apa RM1 tu lipat kecil-kecil tu. Orang tengok duit pun RM1 lipat bagi nak rak tuan-tuan. Ni dia, ya? Jadi apa salahnya? Tapi nak beritahu, bersedekahlah, berzakatlah, ya? Nak ke pusat zakat silakan, nak berzakat, ada tabung banyak-banyak silakan. Cuma pastikan orang tu kena betul, ya? Sekarang orang gunakan agenda pula, minta sedekah, minta derma ni bukan macam-macam tuan-tuan dan puan, ya? Sampai sekarang bagaimana dekat petrol pump, ya? Datang budak tu, pakcik dermalah pakcik, kami ni daripada asrama anak yatim, ya? Kita pun ulur duit dekat dia. Otak kita tak boleh fikir kan, kalau namanya anak yatim duduk je dekat rumah tu, yang minta sedekah apa hal, ya? Bukan Allah suruh minta sedekah, bukan Nabi suruh minta sedekah, tak. Duduk itu dia, insya-Allah nanti orang akan hantar duit. Tapi yang beria kutip-kutip ni kenapa? Mesti ada agenda dia, ya? Pakcik-pakcik kami ni daripada Mahat Tahfiz, ya? Dermalah pakcik. Kalau budak tahfiz duduk tepi jalan, masa bila nak hafal Quran, ya? Tapi itulah kita, kesian budak ni, ya. Memang kita dekat derma dah peluang dapat kalender bulan 6 tuan-tuan. Sekarang dah bulan 6 beli kalender buat apa, ya? Tapi kadang itulah kita tak boleh nak mikir. Walhal tabung-tabung tertentu dah tuan-tuan membuat. Masjid kita perlukan sumbangan, perlukan infak, surau persatuan-persatuan tuan-tuan, ya? Yang dah confirm kalau kita sumbang di situ, nampak dah hasil daripada. Tak nak tuan-tuan. Nabi diperlihatkan satu kelompok, kan, manusia tuan-tuan, dah ada dah daging yang halal depan dia, daging yang masak, duk makan juga daging yang buruk, yang busuk. Ini siapa? Ini bayangan umatmu, ini yang Muhammad, yang ini dia berzina. Ada yang halal, cari yang haram tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini kita fikir-fikirlah tuan-tuan zaman sekarang ni, ya? Ini apa lagi macam-macam lah, ya? Jadi kita nakkan satu hadiah yang sangat besar daripada Allah SWT, itulah di syurga tuan-tuan. Kita nak kena berkorban. Berkorban apa dia? Tinggalkan kejahatan, keburukan tuan-tuan perempuan. Dan untuk apa? Untuk kita pergi sana. So caranya buatlah kebaikan sebanyak yang boleh. Nabi dapat Isra' Mi'raj tu pun tuan-tuan perempuan, satu hadiah yang sangat hebat, ya? Satu hadiah yang sangat hebat. Tapi sebelum tu Nabi, apa dia buat tuan-tuan? Nabi diboikot, Abu Talib meninggal dunia, kan? Siti Khadijah meninggal dunia. Itulah tahun kesedihan, Amul Huzun, tahun yang sangat menjadikan bagi Nabi. Sebab dua orang ni dah tak ada tuan-tuan, hilang, ya? Nabi punya kata orang tempat untuk, kan, untuk berlindung,
Ini Nabi diuji ni. Kan? Dalam masa yang sama tuan-tuan, bila dua-dua tadi dah tak ada, Nabi di sabotaj. Tak ada siapa nak bagi makanan dekat dia tuan-tuan. Nak beli, ada duit nak beli, orang tak nak jual. Bayangkan sampai ke tahap tu. Sampai dah tak ada apa nak makan dah. Nabi pergi pula ke Taif, berdakwah ke Taif. Jalan kaki berapa hari tuan-tuan baru sampai. Sampai ke Taif pula, apa yang diperlakukan kepada Rasulullah, dibaling kayu batu tuan-tuan, disakiti, kan? Ini dia, Nabi nak dapat anugerah Isra Mi'raj ni bukan senang, kan? Itu yang bila dah berlaku semua tu, bila dah sampai ke muncak, kan? Kata orang kemuncak kesakitan tadi tu, ujian-ujian yang sangat besar telah dilalui oleh Rasulullah. Akhirnya Allah hadiahkan kepadanya satu, kan, anugerah yang sangat hebat, kan? Linuriyahu min ayatina, kan? Allah tunjukkan keagungan dia, kekuasaan dia, kehebatan dia, kekayaan dia, kan? Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau penduduk bumi tak nak tolong kau, tak nak bantu kau, tak ada masalah. Kau tengok siapa yang backup belakang kau. Itu yang bila Nabi turun, Nabi tak cerita banyak dah. Terus Nabi buat dakwah secara terang-terangan. Tuan-tuan, hikmah Nabi dapat jumpa Allah 9 kali tuan-tuan. Jumpa kali pertama, dapat perintah 5 waktu sembahyang, Nabi turun naik lagi. 9 kali Nabi turun naik, turun naik, turun naik. Kan? Apa hikmah dia? Nabi dapat satu kekuatan yang sangat luar biasa. Sebab bila melihat wajah Allah tadi banyak kali. So nak bagi tahu pada kita, kalau kita ni dekatkan diri kita sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Taala, tak heran semua benda-benda ni tuan-tuan. Bukan tak heran tu dengan arti kata tak nak, tidak. Kan? Tuan-tuan kerja dekat Malaysia Niaga, berapa puluh tahun dah kita kerja kat sini. Macam-macam ujian, tapi alhamdulillah kita masih boleh bertahan. Kan? Mungkin berkat kita kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak kena tengok jugalah tuan-tuan. Kan? Jadi sama-sama benda ni, sama-sama saya, tuan-tuan perempuan, kan? Saya keluar TV, kan? Masuk TV, keluar radio, masuk radio, sampai radio tu tak cukup nak masuk tuan-tuan. Sebab saya ni besar orang dia, kan? Bukan itu isunya. Isunya bila kita ke sana ke sini dan sebagainya, kita buat apa? Kan? Adakah nak glamour-glamour saja, nak nama, nak pangkat, nak jawatan, nak panggilan, nak tersuruh sana tersuruh sini? Apa tuan-tuan? Itu kena tengoklah. Kan? Tuan-tuan. Sebab kalau kita letak benda-benda tadi sebagai nama untuk glamour dan sebagainya, so bila kita tak dapat benda tu, habislah aku tak glamour lah, habislah aku hilang populariti lah, habislah. Tapi bukan itu ceritanya tuan-tuan. Jadi jangan kita duk sangkalah orang yang keluar TV itu semua bagus-bagus belaka. Tidak. Saya pun tak bagus mana tuan-tuan perempuan. Makan saya lebih banyak pada korang, tuan-tuan. Cuma baguslah keluar TV daripada tak keluar. Jadi jangan risau, kalau tak keluar TV. Bukan susah sangat pun. Kalau nak keluar TV, buat pelik-pelik sikit, ambil lah spanduk tu, pergi dekat mesin niaga depan tu, confirm malam ni juga bulletin utama boleh keluar. Jadi bukan isunya. Isunya bukan benda tu susah sangat. Kalau tak, tapi untuk apa kita semua buat benda-benda tadi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita inginkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ni kita kena tengok balik, muhasabah balik tuan-tuan dan puan. Banyak cerita yang diperlihatkan kepada Rasulullah, semuanya cerita tentang keburukan umat-umat Nabi. 1, 2, 3 je yang cerita tentang kebaikan. So nak bagi tahu kepada kita, sangat-sangat memadai kalau kita buat 1 kebaikan, 2 kebaikan. Yang penting jangan buat kejahatan langsung tuan-tuan. Daripada kita buat banyak kebaikan, tapi dalam masa yang sama keburukan pun banyak juga kita buat tuan-tuan dan puan. Kita makan harta riba, kita makan rasuah, kita nindas orang, kita ambil macam-macam harta sana rampas sini sebagainya, buat masjid. Okey ke tuan-tuan? Okey ke macam tu? Ini mazhab Robin Hood nama dia. Robin Hood, betul tak? Dia rompak istana, dia rompak raja, lepas tu dia bagi kat fakir miskin. Sama lah kalau ada berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Ini mazhab Robin Hood. Tak apa, itu kita nak hidup, kita kena rasuah, kita kena kelentong sana kelentong sini, kena ayat sana ayat sini. Kalau tak boleh hidup. Tak apalah, nanti dah dapat, aku buat masjid lah, aku pergi umrah lah, aku pergi Mekah lah dengan Ustaz Ghazali. Itu dia, itu nanti bila aku ceramah tak dengar cakap, sebab kerah dah telinga tu, hati dah kerah tuan-tuan. Ini kena fikir-fikir. Benda sangat simple. Agama ni sebenarnya satu benda yang sangat mudah sebenarnya. Macam mana yang datang pada kita, kita terima, kita amal je. Tak payah modify dah. Pening kepala kalau nak modify tuan-tuan. Kejap modify tu, sembahyang kita modify lah macam mana. Letih tuan-tuan, besok nak kena fikir lagi, modify balik.
tuan-tuan. Jenuh Ustaz Don nanti nak cerita kat TV tu, tuan-tuan. Tak payah modify dah. Ya? Pengikut-pengikut Arkam, tuan-tuan dan puan. Tak taubat-taubat lagi sampai sekarang. Duk cipta lagi benda-benda baru. Ya? Abu Yah dah mati-matilah. Oh tak ada, Abu Yah berpindah alam, dia gaib, dia akan datang semula nanti. Apa nak pening kepala duk fikir benda-benda pelik-pelik, tuan-tuan. Tapi itulah, nak jaga pengikut ni supaya jangan lari. Ya? So dibagilah gula-gula. Abu Yah akan kembali dengan kemenangan. Sampai bila tak pernah menang pun dulu, tuan-tuan. Penjara tak keluar-keluar. Ya? Sekarang ni duduk dekat Jeddah, tuan-tuan. Bini dia pula jaga jemaah ni. Tiap-tiap bulan, ya? Anak buah kena backing duit 100,000 ke sana. Ya? Duduk kat Jeddah, tuan-tuan. Musim haji yang baru ni, tuan-tuan dan puan, 9 Zulhijjah, semua jemaah haji berwukuf di Padang Arafah. Dia wukuf kat rumah dia kat Jeddah. Bila orang melontar dekat Jamrah tadi, tuan-tuan dan puan, dia melontar kat toilet bilik air dia. Toilet kat rumah dia, lontar kat situ. Bila tanya kenapa, kan lontar Jamrah tu lontar syaitan. Kat toilet kan ada syaitan, cukup lah, apa nak pergi sana. Ini tuan-tuan, modified. Ya? Jadi macam mana kita tahu sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu macam mana kamu melihat aku sembahyang. Ya betul, kita tak melihat Nabi sembahyang, tapi ustaz-ustaz kita, ustazah dah ajar macam mana sembahyang. Buatlah macam tu, tuan-tuan. Jangan pergi modify pula. Ya? Sebelum diri itu apa niat? Usalli fardal maghrib, buatlah, tuan-tuan. Angkat takbir Allahu akbar, sudah. Ini angkat takbir, ya Allah, bagilah aku sembahyang macam nak Abu Yah sembahyang. Tu buat apa, tuan-tuan? Ya? Ini dia. Ya? Jadi kita ni dah lah ilmu tak seberapa sangat, tuan-tuan. Amalan pula pelik-pelik. Ni apa cerita ni? Ya? Jadi benda ni, sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak salah kita ni ngaku kalau kita jahil, tuan-tuan. Bila kita tahu kita jahil, mudahlah orang nak ngajar kita dan mudah kita nak belajar. Ya? Nabi pun tak malu, Nabi tak malu dengan aku jahil. Nabi kata, aku tak tahu apa-apa. Aku, kalau Allah tak ajarkan aku, kalau Jibril tak bisik dekat telinga aku pun tak tahu apa benda. Tapi oleh kerana Allah ajarkan aku, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah yang ajarkan aku, sebab tu aku pandai, sebab tu aku hebat. Sebab yang mengajar aku ni bukan calang-calang orang. Itu kalau nak ceritanya. Ya? Tapi Nabi pun, dia kata aku tak malu. Nabi kata aku memang tak kerti apa pun. Yang maha mengetahui ini semuanya Allah. Wallahu indahu ilmus sa'ah. Wallahu indahu ilmus sa'ah. Bila cerita pasal kiamat, Allah saja yang tahu. Ya betul, kita kata tsunami sana, tsunami sini, itu tanda-tanda mungkin. Kalau kita tengok dalam tanda-tanda kiamat, ya betul, tak mustahil, tapi kita tak tahu. Ya, besok, lusa ke, seminggu, sebulan lagi ke, tapi itulah tanda-tandanya. Tuan-tuan dan puan, oh kita pula pandai tafsir, ni tak lama lagi ni. Mungkin dalam sebulan dua, pandai-pandai pula, tuan-tuan. Ya? Kasim siapa tu? Saya pernah duduk dengan Kasim. Kasim ke apa? Kasim Selamat yang main trompet tu. Kasim Ahmad, betul tak? Ya? Saya pernah jumpa dengan dia dekat Baghdad. Dia pergi Baghdad, dia sembang. Ya? Kita boleh tahu bila kiamat akan berlaku. Saya kata, ya, Pak Kasim tak apalah, Pak Kasim tahu pun tak pilah Pak Kasim. Ya? Kalau tahu pun, kalau kita nak beramal tak apa juga. Ini tak beramal buat apa? Ya? Ini dia. Allah sahaja yang mengetahui kiamat tu bila. Wallahu indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. Dan Allah lah yang menurunkan hujan, bukan siapa-siapa. Allah tahu hujan itu bila, hujan dekat mana, hujan lambat mana ke, itu Allah saja yang tahu. Kan? Jadi bomoh hujan pula macam mana ceritanya? Wallah alam, aku tak tahu. Kan? Jangan pula ustaz sembuh-sembuh sikit, ustaz ni kenduri ni, hujan datang tu pening kepala. Kalau dah hujan apa salahnya? Masak sikit je, tak payah masak banyak-banyak. Kan? Jadi tak perlulah kan beria sangat nak salam cakap tadi tu. Dah masak sikit je, modal kecil je. Tu, tapi dah beria panggil disaji buat tu, jenuh lah bayar. Tu, orang tak datang, jenuh. So kita fikir pasal benda tu pula. Sedangkan agama dah sebut, seekor kambing pun cukup dah kalau nak kena kahwin. Ini tak, bukan kambing, ayam beribu-ribu ekor mati, tuan-tuan. Itu macam mana pula? Jadi hujan Allah saja. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang dalam perut tu aku tak tahu. Jangan kau pandai-pandai. Ustaz tengok-tengok sikit ustaz, laki ke perempuan ni? Tu dia. Kembar ke? Tu dia. Itu tak tahu, itu Allah punya kerja. Kan? Tuan-tuan, 3-4 hari lepas ramai datang ngadu, ustaz, anak saya ni kan dah kahwin 3 tahun ustaz, tak dapat anak lagi ustaz. Tolonglah ustaz. Allahu akbar. Aku ni pun dapat anak setengah dozen pun rezeki. Nak macam mana? Tu dia.
kan tuan-tuan kan. Ada orang kahwin pun sama juga dengan saya, tak beranak-beranak juga tuan-tuan kan. Jadi dalam Quran dah sebut dah kan, banyakkan istighfar, banyakkan sedekah, insya-Allah dapat anak. Kenapa kita tak nak buat macam tu? Tak best. Ada tak apa pusat kan? Tongkat apa, tongkat ikut tongkat ini ke, pak janggut punya apa ke, dah pening kepala pula kan. Quran dah sebut dah, banyakkan istighfar, banyakkan minta beri sedekah, insya-Allah mudah-mudahan. Mungkin itu tuan-tuan kan. Ini apa lagi, wa ma tadri nafsum kan ma za taksibu ghada. Apa yang kita nak dapat, rezeki kita kan, kerja apa dan sebagainya, itu Allah saja yang tahu. Tarikh lahir tidak menentukan apa-apa. Dah kita confident pula tarikh lahir 1 campur 1 campur 1 3, dilahirkan untuk jadi businessman jutawan. Pandai-pandai pula. Siapa cakap? Doktor tu lah cakap kan. Tuan-tuan, ini mana ada ni? Tak ada. Ni nak kena tengok balik kan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan Allah yang mengetahui bila kita mati, kat mana kita mati, macam mana kita mati. Jadi jangan berilah minta, sibuk minta mati sana mati sini. Ya Allah, matikan aku kat rumah. Itu dia. Tak nak keluar rumah, takut mati. Walau duduk rumah pun boleh mati juga kan? Tapi kalau nak minta mati juga, minta mati dekat Madinah. Sebab itu yang Nabi sebut, sebaik-baik tempat untuk kamu mati, mintalah mati di Madinah. Itu je. Sebab bila meninggal di Madinah, dikebumikan di kubur Baqi'. Bila siapa yang dikebumikan di kubur Baqi', dia akan dibangkitkan bersama-sama aku di padang mahsyar nanti tuan-tuan kan. Itu cerita dia. Kita sibuk pula nak mati dekat Mekah kan. Walhal sahabat Nabi Ibnu Abbas rela mati dekat Taif, tak nak duduk Mekah. Kenapa? Sebab terbayang tu, kalau buat satu dosa, satu jahat, 100,000 dosanya kan. Kita pula orang Malaysia ni, kalau boleh nak pergi lama-lama kat situ. Lama-lama buat apa? Buat dosa banyak-banyak kot. Orang Indonesia tuan-tuan, package dia orang 2 malam Madinah, 3 malam Mekah, 1 malam Jeddah, pun harganya $3,000 tuan-tuan. Kita nak cari yang 3,999 kan, yang duduk 3 minggu kan. Bolehlah naik kapal terbang KL, Singapura, Colombo, Pakistan kan, Yemen, Jeddah. Itu dia. Tuan-tuan, bila landing tu muka pun dah macam Bangla dah tuan-tuan. Lepas tu hotel 1 kilometer kat belakang, makan sup buntut tuan-tuan. Indonesia punya masakan, sup tu dia kan. Tuan-tuan, dah 3,999 nak duduk lama, rasa dah sana tuan-tuan. Balik menyumpah, jadi apa pun tak ada kan? Ibadah tak ke mana, pahala pun takut-takutnya tak ada tuan-tuan. Sebab habis balik. Satu baik 100,000, satu jahat pun 100,000 juga tuan-tuan puan. Jadi sama-samalah kita muhasabah. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang sekadar renungan untuk kita bersama pada petang ini. Bila sebut Isra dan Mi'raj, bukan tarikhnya ya. Kalau kita sambutannya minggu hadapan tuan-tuan, jadi bolehlah tengok TV Hijrah pukul 9.30 malam hari Sabtu tuan-tuan. Itu pun topik agak menarik minggu hadapan, ujung minggu ni. Kita tentang Isra Mi'raj. Ada Syekh Hafifuddin akan sama-sama dengan kita sebagai tetamu. Dan insya-Allah lepas tu saat Jumaat, Ahad malam Isnin, kita orang akan live di Masjid Negeri Shah Alam tuan-tuan. Jadi tim zikir-zikir akan turun malam tu. Jadi kalau siapa-siapa yang nak autograf boleh datang kata dia. Ya, autograf saya lah. Saja melawat je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, itulah mudah-mudahan dengan apa lagi yang berlaku dalam hidup kita, kita dapat sama-sama bermuhasabah. Kita renung kan, amalan-amalan kita, bagaimana sepatutnya amalan kita kalau dah sampai ke tahap ni, dia makin hebat tuan-tuan puan. Tapi kalau makin lemah, masih lagi lemah, itu kita nak kena muhasabah lah, apa isu dia, apa masalah dia kan? Jadi kalau dah seronok, dah hebat, Masya Allah kan? Kita pertingkatkan dan kita ajaklah pula, kongsilah pula dengan kawan-kawan. Bagilah kalau kita rasa-rasa apa yang kita buat tu sebagai satu tips, kita berilah kepada mereka mudah-mudahan kan? Jadi kita ajarkanlah. Yalah, sahabat-sahabat kita pun ramai yang dah hijrah tuan-tuan. Syam Kabi Kazi baru ni keluar kan? Di Assalamualaikum pagi kan? Di hijrah, Masya Allah, sempoi je, rockers tuan-tuan, rockers. Tapi bila cakap, ya Allah, malunya ustaz kena brutal pada dia kan? Cakap gong. Dia cool je tuan-tuan kan? Senyum je cakap.
tak ada nak salahkan orang, tak ada nak kafir-kafirkan orang, tak ada nak marah-marah orang, walhal dia dulu kan, tuan-tuan, hero kan. Tapi itulah benda-benda hebat, dia boleh bercakap tentang akhlak, sebab dia pun rasa malu. Sepatutnya dulu aku tak macam itu, tapi nak macam mana, tuan-tuan dan puan? Jadi dulu kalau kita tak macam itu, kenapa sekarang kita nak macam tu? Itu kita kena fikirlah. Jadi kalau dulu kita rasa-rasa kita bagus, alhamdulillah, sembahyangnya pun okey semua, tak ada masalah, tak ada isu, kenapa sekarang benda ni berlaku? Jadi tu kena muhasabah balik. Mungkin banyak harta yang rezeki yang Allah berikan kepada kita ni, mungkin di situ ada cerita yang liku-likunya. So kita nak kena buat sedikit pengorbanan untuk apa sebenarnya? Untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama pada petang ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama. Yang buruk, yang damai, saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat Isra Mi'raj yang berlaku pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita dapat mengambil pengajaran dan mudah-mudahan dapat menambah kuatkan lagi iman kita, keyakinan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Nabi dan Rasul, hari akhirat dan juga qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan makin tabah lagi untuk menjalani hidup di atas muka bumi ini sampailah kita benar-benar bertemu noktah, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja, terima kasih kepada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambahkan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr.